Batik merupakan seni tekstil tradisional yang popular di negeri-negeri pantai timur seperti Terengganu, Kelantan dan Pahang. Terdapat dua kaedah tradisional penghasilan corak batik ini. Yang pertama adalah teknik cantingan atau lukis tangan, manakala satu lagi dinamakan sebagai terap atau menggunakan blok. Secara tradisional, pewarna yang diekstrak dari alam semula jadi seperti warna bunga dan buah digunakan sebagai pewarna dalam penghasilan batik. Namun, zaman telah pun berubah. Dye komersial digunakan bagi mencimatkan kos serta mempercepatkan proses penghasilan batik. Batik Malaysia yang berasal dari Terengganu dan Kelantan menggunakan motif bercorakkan flora dan abstrak sahaja. Ini perbezaan utama motif corak batik Malaysia berbanding batik Indonesia dan Thailand, yang mana batik dari kedua negara ini menggunakan kesemua motif flora, fauna, abstrak serta geometrik. Batik mula diperkenalkan di negara kita, khususnya di negeri Kelantan dan Terengganu sejak tahun 1910. Nur Arfa Batik merupakan pusat pengeluaran batik terbesar di Malaysia, iaitu bertempat di Kuala Terengganu. Motif rekaan batik Terengganu ialah hampir 80% mirip kepada motif rekaan batik Indonesia. Motif corak rekaan batik Kelantan pula banyak menonjolkan imej pagoda. Hal ini dikatakan demikian kerana motif rekaan batik Kelantan terpengaruh dengan unsur dari Thailand. Batik Terengganu amatlah terkenal dalam kalangan tempatan serta pelancong asing. Ia juga dikenali dengan sifat kainnya yang sejuk dan selesa dipakai oleh pengguna. Penghasilan blok dan corak batik bukanlah perkara yang mudah. Ia turut memerlukan fokus yang amat tinggi demi sebuah corak warisan yang indah dan berkualiti. Di sebalik kehalusan seni ini, pembuatannya sudah pasti didorongi kudrat dan semangat demi menghasilkan dan mengekalkan lambang warisan seni Terengganu ini. Walaupun batik merupakan pakaian tradisi masyarakat Melayu, namun apa yang patut dibanggakan adalah seni batik ini turut digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat tidak mengira kaum. Ianya telah menjadi pakaian nasional. Umum juga mengetahui bahawa Malaysia kaya dengan kepelbagaian kaum dan bangsa seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan lain-lain. Namun, penggunaan batik dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum masih diterap sehingga hari ini. Pada tarikh 3 Disember 2003, Allahyarhamah Tun Endon Mahmud memulakan sebuah gerakan Malaysian Batik Craft for the World. Hal ini bertujuan untuk membawa batik tempatan ke persada antarabangsa. Kerajaan menggalakkan pemakaian batik pada hari Khamis untuk penjawat awam, terutamanya pegawai perkhidmatan awam persekutuan, sebagai pakaian bekerja termasuk bagi menghadiri majlis rasmi dalam atau luar negara, persidangan antarabangsa dan perjumpaan pelawat asing. Perpaduan ini terus terbina apabila banyak syarikat-syarikat dan bangunan yang telah menjadikan batik sebagai konsep dan tema utama, seperti bangunan-bangunan berkonsepkan ilustrasi batik, pemakaian baju pramugari berabstrak batik dan bermacam-macam lagi. Malaysia Airlines merupakan syarikat penerbangan Malaysia pertama yang mengenakan pakaian seragam rasmi kru kabin bercorak batik sebagai baju rasmi bagi seluruh anak kapal. Inisiatif ini dibentuk bagi mengeratkan lagi perpaduan serta mampu memperkenalkan budaya Malaysia di persada dunia. Walaupun budaya ini adalah budaya yang hampir lekang di zaman, namun era teknologi kini telah banyak mengubah persepsi dan intelektual anak-anak muda. Kini, ramai yang menjadikan batik sebagai tema dan fashion untuk perkara-perkara tertentu, seperti mengenakan majlis perkahwinan dengan tema klasik batik, kasut edisi batik, serta ada juga universiti-universiti yang mengeluarkan merchandise dengan edisi batik. Transformasi budaya seni ini terus dipergiat dengan gaya yang lebih kreatif dan unik, selaras dengan arus pemodenan. Penyatuan turut dilihat pada era hari ini melalui program Kereta Api Sarong yang merupakan satu acara sosial yang unik dan menyatukan, di mana orang ramai dari semua lapisan masyarakat berkumpul untuk meraihkan budaya, muzik dan tradisi kita. Setiap tahun, pada 16 September bersamaan sambutan Hari Malaysia, orang ramai dijemput untuk berkumpul di stesen yang ditetapkan oleh penganjur dengan memakai kain sarung dan pakaian tradisional untuk ke satu lokasi rahsia yang hanya akan didedahkan nanti. Acara ini pada asalnya dikelolakan oleh Random Alphabet pada 2012 yang membabitkan ribuan peserta menaiki pengangkutan awam dengan memakai kain sarung sama ada batik atau pelekat yang menjadi simbol kebudayaan dan warisan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Akhirnya, acara tersebut dihentikan pada sekitar 2015 sehingga 2016 atas beberapa faktor tertentu. Pada tahun 2017, hak penganjuran acara ini kemudiannya diambil alih oleh
LOCCO, sebuah badan bukan kerajaan yang bermatlamat mempamerkan keunikan Malaysia. Bermula dari situ, acara Kereta Api Sarung menjadi sebuah acara unik yang meriah pada setiap tahun. Sehingga kini, penggunaan batik masih relevan. Ini membuktikan bahawa batik telah menjadi penyatuan di antara masyarakat. Warisan seni ini terus berdiri dalam perbezaan adat, kaum, bangsa dan agama. Ia turut kekal walaupun telah berada di dalam era yang moden seperti pepatah yang berbunyi, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek zaman. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.